Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengar. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Rasul maksum daripada dosa. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara para rasul daripada melakukan maksiat, dosa, perkara mungkar dan haram. Okey. Semua rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah maksum. Maksum sebagaimana yang kita sebut semalam, apa makna? Dipelihara, dijaga, diawasi. Maksum di sini adalah maksum daripada melakukan sebarang bentuk dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Tetapi bukan maksum daripada melakukan kesilapan, kerana rasul dan nabi boleh berlaku kesilapan sebagai manusia. Nak menunjukkan mereka bersifat sebagai sifat manusia, mesti akan berlaku kesilapan, tetapi kesilapan ataupun kesalahan yang tidak terjatuh kepada dosa. Jadi maksudnya, maksum yang dimaksudkan di sini dipelihara, dijaga daripada sebarang bentuk dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Okey, terus. Ia dikenali dengan nama maksum. Maksum menjadi salah satu sifat yang wajib bagi rasul-rasul yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka mempunyai sifat yang lebih istimewa daripada manusia yang lain. Jadi salah satu sifat wajib pula. Di dalam kita beriman, percaya kepada rasul ni, salah satu sifat yang wajib, mereka ini adalah maksum yang tidak melakukan sebarang dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Sebab mereka ini adalah merupakan contoh, ikutan, tauladan. Orang nak ambil maklumat daripada demo, takkan demo buat salah. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah ikutan ataupun contoh yang baik. Contoh yang baik macam mana? Kalau dia duduk bergelumang dengan dosa, bergelumang dengan maksiat, melakukan banyak kesalahan yang boleh membawa kesalahan itu yang boleh membawa kepada dosa. Jadi oleh kerana mereka itu dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada sebarang dosa, oleh kerana itulah mereka menjadi contoh, ikutan, tauladan kepada umat manusia. Okey, terus. Oleh itu mereka tidaklah sekali-kali melakukan dosa sama ada kecil atau besar. Mereka juga tidak sekali-kali melakukan maksiat dan menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada zahir maupun batin. Hikmahnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang Islam mematuhi perintah para rasul dan menjadikan mereka sebagai contoh dan teladan yang paling baik kepada manusia seluruhnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, sekiranya kamu mencintai Allah ataupun mengasihi Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni, sebab apa kita kena kasih kepada Allah? Duk kena takut, selalu kita dengar kan, kita kena takut kepada Allah Ta'ala. Sebab apa orang takut kepada Allah? Kerana di sana ada ancaman, ada amaran, neraka, siksaan yang sangat dahsyat, suatu siksaan yang tak sanggup, tak mampu ditanggung oleh manusia. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mendatangkan azab, siksaan dan juga hukuman, sebab tu orang takut kepada Allah. Yang tu selalu kita dengar di dalam pengajian kita tazkirah, dan kita baca ayat-ayat Quran
tentang kena takut. Jadi satu lagi selain daripada kena takut, kena sayang. Sebab apa nak kena sayang? Siapa boleh bagi jawapan? Takut tu kita tahu dah alasan dia, sebab Allah Ta'ala ni menyeksa bagi orang yang melakukan kesalahan. Sayang sebab apa? Tak tahu nak jawab. Sebab apa nak kena sayang? Takut selalu kita dengar ya. Contohnya kita, sebagai contoh yang lain untuk mudah difahami, sebab apa kita kasih kepada manusia? Jiran tetangga kita ke, sahabat handai kita, apatah lagi ibu bapa kita. Sebab apa kita sayang? Sebab mereka berjasa kepada kita, banyak melakukan kebaikan kepada kita. Hasil daripada kebaikan itu, kita melahirkan kasih sayang sebagai bukti terima kasih. Terima kasih terhadap kebaikan-kebaikan yang kita perolehi daripada pihak mereka. Apatah lagi ibu bapa kita, kita lahir-lahir dah dia ada atas dunia ni, sampailah kita dewasa, sampai dia tak ada, banyak pengorbanan, jasa kebaikan yang dia buat. Allah Ta'ala lebih lagi. Bukan setelah kita lahir, sebelum kita lahir lagi. Berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Yang Allah, kalau nak kira, kalau kita nak bilang, nak hitung, taubat lahum tak akan terkira, tak akan terhitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak kira, nak bilang nikmat Allah Ta'ala sekali-kali tak boleh nak kira. Oleh kerana nikmat itu terlalu banyak. Dan nikmat yang paling besar iman dan Islam. Kerana dengan Islam dan iman lah melayakkan seseorang itu masuk syurga. Dia dapat duit banyak mana pun, umur dia panjang, tubuh badan yang sihat, harta benda dia banyak, tetapi tak ada iman, tak ada Islam. Nikmat iman Islam Allah Ta'ala tak bagi, maka tak layak nak masuk syurga. Jadi nikmat yang paling besar adalah iman dan juga Islam. Jadi oleh kerana nikmat itu terlalu banyak dan terlalu besar kurnia Allah Ta'ala kepada kita, kita kena rasa sayang kepada Allah. Yang kedua, melahirkan kecintaan dan kasih sayang kepada Allah Ta'ala ini adalah sebagai satu bukti, salah satu daripada bukti seseorang itu mempunyai kemanisan iman yang ada di dalam hati dia. Hadis yang selalu kita baca tu kan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara, siapa-siapa yang ada dalam diri dia 3 perkara ni, dia ada kemanisan iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Yang pertamanya apa dia? Dia meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Yang kedua, tidak mencintai seseorang melainkan kerana Allah dan Rasul. Yang ketiga, dia takut menjadi kafir sebagaimana dia takut dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Muhammad, Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad beritahu kepada umatnya, sekiranya kamu kasih kepada Allah Ta'ala, apa buktinya? Fattabi'uni, ikutlah aku. Ikut aku maknanya ikut sunnah Nabi, amalan Nabi, i'tiqad Nabi, perjalanan hidup Nabi, dan juga akhlak yang dimiliki oleh Nabi SAW diikuti. Bila dah ikut Nabi, yuhibbukumullah, barulah Allah Ta'ala sayang. Jadi ingat, ini kunci dia. Nak bagi Allah Ta'ala sayang, mesti ikut Nabi. Kalau tak ikut Nabi, ikut jalan lain. Islam ni dia ada satu jalan ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Islam ni ada satu jalan ya. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Jangan kamu mengikut berbagai-bagai jalan, nanti kamu terpesong daripada kebenaran. Satu jalan tu apa dia? Jalan ikut Nabi. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menderhakai Rasul dan mengikut jalan bukan jalan orang beriman, kerana jalan orang beriman dia ikut Rasul. Jadi kita nak kena cek, muhasabah balik. Kita nak kena nilai setiap hari, setiap ketika, amalan kita ni sejajar tak, secocok tak dengan amalan Nabi. Pegangan kita yang kita pegang ni, Islam yang kita amalkan, yang kita laksanakan, sejajar tak apa yang telah dibawa oleh Nabi. Siapa-siapa yang menentang Rasul mengikut jalan bukan jalan orang beriman. Jalan orang beriman mesti dia ikut Rasul.
Yang ni kita kena tengok hari-hari, muhasabah hari-hari, amalan kita ni tepat ataupun tidak. Ataupun berapa peratus je kita ikut Nabi, banyaknya memang tak ikut. Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi panduannya, Islam ikut Nabi. Oh, dia jalan dalam dunia ni banyak kan, jalan ikutan dia banyak. Yang banyak juga mengaku betul, mengaku benar, mengaku Islam, tapi yang betulnya adalah jalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Bila fattabi'uni yuhibbukumullah, bila kamu ikut aku, nescaya kamu dikasihi oleh Allah. Kesan Allah Ta'ala kasih kepada seseorang setelah dia mengikut Nabi, yaghfir lakum zunubakum, kesannya Allah Ta'ala ampun dosa besar. Natijah kesan daripada ikut Nabi, sayang kepada Nabi. Nescaya Allah Ta'ala kasih, yang pertama, bila Allah Ta'ala kasih, kita ini sentiasa berada di dalam rahmat Allah, di dalam naungan Allah, perlindungan Allah Ta'ala, pemantauan Allah, pemeliharaan daripada Allah. Allah Ta'ala akan ampun dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi penyayang. Bila Allah Ta'ala ampun, dia sayang pula orang yang melakukan kesalahan, yang dia bertaubat kepada Allah hasil daripada kesalahan yang dia lakukan. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Dan tidaklah kami mengutuskan min rasulin, daripada mana-mana rasul. Maknanya rasul ni ramai ya, bukan Nabi Muhammad sahaja, bahkan nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi tujuan Allah Ta'ala utuskan para rasul illa liyuta'a, melainkan untuk dipatuhi. Bukan saya saja, untuk kita patuh, kita hormat, kita ikut, dan kita taat. Dan ketaatan kepada rasul ini, dia tidak ada pilihan. Dia adalah merupakan ketaatan yang mutlak. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Dia ada perkataan ati'u, kepada Allah pun sama, kepada Rasul pun sama. Maknanya tidak ada pilihan. Orang Islam di dalam ketaatan kepada Allah, kepada Rasul ni tak ada pilih. Dia mesti terima. Kalau kepada manusia ada pilihan. Manusia itu beriman ataupun tidak. Apa yang disuruh oleh manusia itu menepati ajaran syarak ataupun tidak, yang tu dinilai di sudut itu. Ketaatan kepada Allah dan Rasul ni tak boleh ada pilihan. Mesti apa sahaja yang datang daripada Allah dan Rasul mesti patuh. Sami'na wa ata'na. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak khiyarah, pilihan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh daripada kalangan orang lelaki yang beriman kepada Allah dan juga orang perempuan yang beriman kepada Allah, bila Allah Ta'ala telah menetapkan suatu perkara, dia ada khiyarah, dia ada pilihan lain. Tak ada ruang, tak ada pilihan, tak ada ruang, tak ada jalan, mesti dia kena ikut dia. Sifat orang beriman ni diikut sahaja apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul. Dia kata taat di sini biiznillah, dengan izin Allah. Bukan sahaja nak taat kepada Rasul, tapi dengan perintah Allah, dengan keizinan Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum, dan sekiranya sesungguhnya mereka telah melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Kezaliman terhadap diri sendiri, melakukan dosa. Kesan daripada dosa menyebabkan dia diazab, sama ada azab kubur ataupun azab neraka. Sebab itu dalam Al-Quran disebut dengan istilah menzalimi diri mereka sendiri. Sebab daripada kesalahan, dosa yang kita buat menyebabkan diri kita disiksa. Jadi manusia di zaman Nabi, mereka bila melakukan kesalahan, mereka datang ja'uka, mereka datang kepada Nabi, fastaghfarullah, mereka minta ampun kepada Allah, dan wastaghfara lahumur rasul, dan telah minta ampun untuk mereka oleh Rasul. Bila orang beriman datang bertemu dengan Nabi, mereka minta ampun atas kesalahan mereka, Nabi pun tolong minta ampun untuk mereka. La wajadullaha tawwabar rahima, nescaya mendapati oleh mereka itu akan Allah, mereka akan tahu, mereka akan perolehi, mereka akan dapati Allah Ta'ala itu maha menerima taubat lagi maha penyayang. Okey, terus para rasul sentiasa menjangkaui kesempurnaan akhlak
yang tidak menurun sekali-kali. Sebaliknya bagi orang beriman yang biasa, mereka menghadapi naik turun dan had yang paling tinggi iaitu martabat ihsan yang disebutkan dalam hadis oleh Abu Rahman Al-Himyari. Okey. Nabi ni keimanan mereka, Nabi dan para rasul ni iman sentiasa naik, tak ada turun-turun. Ada pun orang Islam, orang beriman, orang biasa macam kita ni, dia naik turun berdasarkan sejauh mana amalan kita. Al-iman yazid wa yanqus. Jadi kalau satu keadaan, satu ketika, suatu hari tu amalan kita banyak, ibadat kita bertambah, maka naiklah iman kita pada ketika itu. Hari-hari yang berikutnya kurang amalan, kurang melakukan amal soleh ataupun kebajikan, ketika itu iman kita turun. Maknanya naik turun iman itu bagi orang biasa. Ada pun para rasul, para nabi sentiasa meningkat iman mereka, kerana mereka sentiasa meningkatkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW di penghujung usia dia di dalam hadis-hadis yang sahih, ketika menceritakan tentang qiyamul lail ni, Nabi kalau dia tak mampu nak berdiri panjang lama, dia ikat tali daripada satu sudut kepada sudut yang lain, dia bergantung kat tali tu nak bagi tahan. Tak mampu, takut tumbang, ataupun memang dia tak nak duduk. Sebab fadilat qiyamul lail, dalam fadilat sembahyang dalam keadaan berdiri lebih besar daripada sembahyang duduk. Sembahyang duduk ni disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia setengah pahala daripada sembahyang berdiri. Jadi Nabi tak nak kurang pahala tu, dia bergantung kat tali. Ketika penghujung usia dia, umur dia makin meningkat, maknanya lagi nak bertemu dengan Allah, hampir nak bertemu dengan Allah, hampir berlakunya kewafatan kepada beliau, lagi kuat ibadat. Bukan makin lama makin merosot atas alasan kita kan, yang dah tua, kita dah uzur, jadi kuranglah ibadat. Kalau sihat macam muda-muda dulu, bolehlah kuat. Itu bukan alasan. Lagi dekat bertemu dengan Allah, mereka lagi banyak melakukan ibadat sebagai persiapan sebelum berlaku kematian. Okey, terus. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maksud bahawasanya anda menyembah Allah seolah anda melihatnya, dan jika anda tidak melihatnya, sudah pasti dia tetap melihat anda. Martabat ihsan adalah merupakan martabat yang paling rendah bagi rasul-rasul, dan mustahil martabat mereka lebih rendah daripada itu. Walaupun itulah yang paling tinggi bagi manusia biasa. Akal dan syarak bersepakat tentu tentang perlunya rasul-rasul itu bersifat maksum. Adalah sesuatu yang tidak diterima oleh syarak dan akal. Rasul itu seorang pencuri, perompak, penyamun, pemabuk, penzina, tidak ikhlas, menunjuk-nunjuk dan lain-lain sifat keji. Para rasul mestilah berperangai mulia, berhati bersih, bercahaya dengan nur hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ditembusi oleh kotoran maksiat zahir dan batin. Itulah yang dinamakan sebagai maksum. Maksum sebelum menjadi rasul. Jadi bukan setelah jadi rasul, sebelum jadi rasul mereka dah maksum, dah dipelihara daripada terjatuh kepada sebarang dosa. Para ulama berbeza pendapat tentang maksum para rasul. Dari segi adakah ia berlaku sebelum mereka dilantik menjadi rasul atau selepasnya. Sesetengah ulama berpendapat para rasul maksum sebelum mereka dilantik menjadi rasul lagi, dan berterusan sehingga mereka benar-benar menjadi rasul kerana sifat peribadi seseorang membawa kesan kepada masa hadapan dakwahnya. Jadi kalau ini golongan pertama, sebelum jadi rasul pun tak pernah buat maksiat. Kerana apa? Kalau kita buat kesalahan sebagai seorang pendakwah ni, dia akan memberi kesan semasa kita menyampaikan dakwah. Itu yang nak timbul kan. Dulu dia ni pun main gitar dulu masuk dalam kumpulan rock, tiba-tiba nak cakap agama, orang ungkit. Benda tu dah puluh tahun dah. Mana ada manusia selain daripada rasul, mana ada orang tak buat salah. Dia ukit balik, dia duduk main gitar je ni, tiba-tiba jadi penceramah, jadi ustaz glamour. Kita nak pakai ke cakap dia? Dia ungkit balik, bahaya betul lah. Sebab tu hikmahnya, majoriti ulama kata rasul tak buat dosa, sebab orang tak boleh nak ungkit balik. Contohnya Rasulullah kan, orang sebut apa dia, Al-Amin kan. Daripada kecil lafaz gelaran itu ditonjolkan dan disebut oleh orang, bukan kata orang Islam ni, orang kafir pun masa dia kecil lagi, Al-Amin, Al-Amin. Muhammad ni Al-Amin, amanah, jujur, betul, tak ada menyeleweng.
dikenang sampai ke tua. Jadi orang yang bukan Islam, kafir Quraisy tolak bukan kerana masalah yang berlaku kepada Nabi. Masalah dari sudut akhlak dia, latar belakang dia, beri peketi dia, dulu panggil dia tak okey, dia dah jadi rasul baru okey, tak. Daripada dulu dah okey. Mereka tolak tu kerana apa? Kalau orang kafir Yahudi dan Nasrani, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq, kerana hasad. Mereka duk ingat Nabi akhir zaman pun daripada Bani Israel. Kalau orang kafir Mekah pula yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani ini, dia rasa tergugat. Kalau orang ikut Nabi, tak ada orang nak ikut demo. Demo ni pemimpin-pemimpin Mekah yang mengimarahkan, yang menguasai Mekah dan mengimarahkan Masjidul Haram. Kalau ikut Nabi, pengaruh mereka akan merosot, akan berkurangan. Orang duk alih kiblah tu kepada Nabi. Maknanya penghormatan, kasih sayang kepada Nabi. Tidak, orang duk hormat dia pun. Atas dasar tu, bukan atas dasar latar belakang yang tidak baik yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi maknanya sebab apa para Nabi dan para Rasul ni diambil daripada orang yang tidak ada maksiat, melakukan kesalahan yang menyebabkan dosa, kerana memberi kesan kepada dakwah. Bila dia menyampaikan dakwah, orang akan ulang balik, orang akan ungkit balik. Ungkit ni tak habis. Manusia sentiasa tak akan puas hati, sentiasa tak puas hati dengan cara orang. Kalau kesalahan dia tengok orang tu kesalahan di sudut agama, tak ada, dinilai, diukur, dikaji, tak ada. Apa yang dia cakap tu betul, berdasarkan Quran dan Sunnah, berdasarkan hukum syariat, tak ada salah. Tapi dia tak nak ikut juga. Apa alasannya, apa hujahnya? Dia akan cari kesalahan-kesalahan yang lampau. Itu memberi kesan kepada dakwah kita. Okey, terus. Oleh itu, mereka hendaklah mempunyai sifat yang tidak boleh menjadi sasaran kritikal terhadap dakwah dan risalah yang dibawanya. Ulama di atas berdalilkan Rasul adalah pilihan Allah dan sentiasa berada di bawah perintahnya semenjak daripada kecil lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihissalam, "Anqadhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al-yammu bis-sahili ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lahu wa alqaitu 'alayka mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini." Maksudnya, okey, tadi dia sebut apa? Firman Allah Taala tentang Nabi apa? Nabi Nuh kan? Hak tulis ni? Situ. Saya selalu sebut kan, beberapa tempat silap lah. Mungkin dipanggil ala kulli hal, ala sawab, bukan daripada pihak penulis. Mungkin masalah dia ajar komputer, dia terlari. Biasalah bila kita menaik ni jadi macam tu. Orang tulis dengan tangan pun macam tu juga. Tapi ayat ni menceritakan sebenarnya kisah apa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni, sebagaimana Nabi-Nabi yang lain juga, Allah Ta'ala jaga ketika kecil lagi. Setelah dilahirkan oleh ibu dia kan, bila ibu dia, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Fir'aun ni dia nak bunuh semua anak-anak lelaki yang lahir daripada kalangan Bani Israel ni, kerana dia diberitahu oleh ahli sihir, seorang bayi daripada kalangan Bani Israel ni akan jadi Nabi, dilantik oleh Allah jadi Rasul, dan dia akan menggugatkan kerajaan kamu, kedudukan kamu sebagai seorang raja. Jadi Fir'aun ni bunuh semua. Mana-mana bayi yang dilahirkan di atas muka bumi, di bumi Mesir ni dibunuh. Dia sembelih, dicekik dan sebagainya. Lalu setelah Nabi Musa dilahirkan oleh ibunya, Allah Ta'ala kata aknik zifihi fihi fit tabuti, hendaklah kamu lepaskan, kamu letakkannya fi tabut. Maknanya di dalam kotak ataupun peti. Fakzifihi fil yam, lalu kamu alirkan, kamu hanyutkan di sungai. Falyulqihil yammu bisahil, jadi sungai itu akan membawanya Musa sampai ke tepi pantai. Bila dah sampai ke tepi pantai, ya'khuzhu, nescaya akan mengambil akannya Musa, aduwwul li, musuh aku. Allah Ta'ala kata musuh aku akan ambil dalam kotak ni. Siapa dia musuh Allah? Firaun. Ya'khuzhu, nescaya akan mengambil akannya oleh musuhku
aduwwul li wa aduwwullah, dan musuh Nabi Musa sendiri. Memang Nabi Musa, Firaun ni musuh Nabi Musa kan, musuh dia akan ambil tanpa disedari. Secerdik-cerdik Firaun, sehebat-hebat Firaun kan, dia pantang jumpa bayi ni, dia nak bunuh, takut lawan dia. Tiba-tiba Nabi Musa ni dia dikaburi mata oleh Allah Ta'ala. Dia rasa kesian pula tengok budak ni, lalu dia bela di dalam istana dia. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, aku akan campakkan kepada engkau kasih sayang daripada aku. Maknanya siapa-siapa yang tengok engkau, hatta Firaun sendiri, siapa-siapa yang tengok engkau, dia akan rasa sayang, rasa kesian, tak jadi nak marah, tak terasa nak bunuh. Tidak kalau bayi-bayi lain dia nak bunuh, dia bertindak kejam nak membunuh. Tapi Allah Ta'ala campakkan kasih sayang kepada sesiapa sahaja yang melihat Nabi Musa. Walitusna'a ala aini, supaya engkau dipelihara, dijaga di atas pengawasanku. Tidak duduklah istana musuh tu, terdedah dengan ancaman, kesulitan, bahaya, malapetaka, musibah, terdedah dengan beberapa kesulitan. Tapi Allah Ta'ala kata, duduklah istana Firaun ni atas pengawasan aku, atas pemantauanku. Maknanya Allah Ta'ala nak menenangkan perasaan hati sanubari ibu Nabi Musa AS. Jangan takut, walaupun duduk dalam istana Firaun, walaupun berada di dalam rumah musuh Allah dan musuh Nabi Musa sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikan dia itu rasul dan dia dikembalikan kepada kepangkuan kamu, wahai ibu Musa. Kami akan kembalikan dia kepada kepangkuan kamu dan kami jadikan dia sebagai seorang rasul. Kamu jangan takut, kami yang jaga dia. Maknanya di sini kemaksuman para nabi itu bukan sahaja setelah dilantik menjadi nabi dan menjadi rasul, bahkan sebelumnya, semasa kecil lagi sentiasa diawasi, dipelihara, dijaga oleh Allah. Okey, terus. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Maksudnya, dan sesungguhnya mereka di sisi kami adalah dari orang-orang pilihan yang sebaik-baiknya. Oleh itu, mereka tidak maksum sebelum menjadi rasul lagi, dan berterusan sehingga selepas menjadi rasul. Bagi sesetengah ulama pula, maksum tidak berlaku melainkan setelah benar-benar menjadi nabi, kerana manusia tidak diperintahkan mengikut nabi melainkan setelah mereka benar-benar menjadi nabi. Sebelum benar-benar menjadi nabi, mereka adalah manusia biasa sahaja. Cuma mereka dianggap luhur dan menjauhi maksiat dan dosa sebelum menjadi rasul dengan fitrah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ia tetap tidak dinamakan sebagai maksum. Okey. Pendapat yang kedua kata, yang Allah Ta'ala jaga betul-betul ini daripada melakukan sebarang kesalahan setelah jadi nabi. Oleh kerana itu, sebelum jadi nabi, kita tidak diperintahkan untuk diikuti para nabi ini. Sebab itu Rasul SAW, dia dilantik menjadi rasul ketika umur apa? 40 kan. Jadi sebelum umur 40 tu kita nak kena ikut tak? Macam Nabi bela apa? Bela kambing, Nabi berniaga. Sesuatu tindakan perbuatan sebelum jadi rasul tu kita nak kena ikut tak? Setelah dia jadi rasul, dilantik oleh Ta'ala menjadi rasul, maknanya dia telah diangkat pangkat dia. Sekarang ni kita kena ada beza. Kita nak ikut Muhammad kan nak ikut rasul? Kalau ikut Muhammad sebelum jadi rasul pun kena ikutlah, segala perbuatan, aktiviti dia kena ikut. Tetapi kita hanya diwajibkan mengikut Nabi Muhammad SAW setelah beliau diangkat menjadi rasul. Perbuatan-perbuatan, amalan-amalan dia sebelum daripada tu tak dinamakan syariat lagi. Ni kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu jugalah orang keliru nak ikut Nabi ni ketika bila ni, bukan sebelum tu. Jadi sebab itu segala aktiviti dia sebelum tu tak dinamakan syariat lagi. Syariat tak turun lagi. Kita kena ikut setelah dia menjadi rasul, iaitu ketika umur berapa umur? 40 tahun sampailah dia meninggal dunia. Itulah yang disebut sebagai hukum syariat, bukan sebelumnya. Okey, terus.
Menurut Syekh Abdul Rahman Habannaka dalam karyanya Al-Aqidah Al-Islamiyah wal Ususuha, para nabi sebelum menjadi nabi berada dalam keadaan berikut, iaitu A. Sama ada mereka tidak ditaklifkan dengan mana-mana syariat, maka maksum tidak menjadi isu kerana maksiat timbul dengan adanya syariat. Maksum tidak timbul sebelum adanya syariat, namun ketinggian fitrah dan kemurnian jiwa dan juga kematangan akal fikiran yang ada pada mereka membawa akhlak yang baik di dalam bermuamalah dan beramanah dan menjauhkan mereka daripada melakukan sesuatu yang keji. Jadi maknanya sebelum tu lagi pun, walaupun dia tak ada syariat untuk diamalkan, Nabi sentiasa memiliki akhlak yang mulia, sentiasa buat baik. Contohnya sebelum dia pergi, dia angkat menjadi rasul umur 40 tahun, sebelum tu lagi selalu dia pergi ke mana? Ke gua kan? Ya ta'abbad, yakni ya tahannas. Dia buat ibadat. Dulu dah kita sebut syariat tak diturunkan, Quran tak turun lagi kepada dia, tapi dia buat ibadat juga. Ibadat dalam dua bentuk. Sama ada ibadat yang dia lakukan masa dia duduk pergi uzlah di gua Hira tu kan. Sama ada ibadat itu ikut syariat yang terdahulu. Kerana sebelum diutuskan Nabi Muhammad ada syariat-syariat yang terlebih dahulu, sahabat Nabi Isa umpamanya, syariat Nabi Ibrahim umpamanya, maka dia ikut syariat yang terdahulu ketika dia melaksanakan ibadat. Yang kedua kata, masa dia beruzlah itu dia bukan melakukan ibadat Nabi yang terdahulu, dia hanya bertafakur. Kerana tafakur sebahagian ibadat. Tafakur ni kita melihat, kita memikirkan tentang kejadian alam. Tengok langit, tengok bumi, tengok binatang, tumbuhan, gunung ganang kan. Itu juga sebahagian daripada ibadat. Hasil daripada kita melihat kejadian Allah Ta'ala yang serba indah, yang serba hebat ini, di sana akan muncul suatu jawapan. Siapa yang buat semua ni? Jadi ibadat itu bukan diamalkan sahaja, bahkan difikirkan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, tengok langit, tengok bumi kan. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ra'di, bi ghairi amadin tarawnaha. Allah Ta'ala jadikan langit tanpa tiang. Dahsyat, hebat. Siapa boleh buat? Jadi fikir tentang kejadian alam dapat meningkatkan iman kita kepada Allah. Dan juga perselisihan malam dan siang juga bukti dan juga dalil tanda kebesaran Allah. Okey, terus. B. Sama ada mereka ditaklifkan dengan syariat Rasul yang terdahulu, seperti Nabi Lut AS ketika mengikut syariat bapa saudaranya Nabi Ibrahim AS, dan para Nabi dalam kalangan kaum Bani Israel selepas daripada Nabi Musa AS, sebelum mereka diwahyukan menjadi Nabi dalam erti kata yang sebenar. Dalam keadaan tersebut, maksud tidak sabit bagi mereka, namun demikian mereka tetap merupakan manusia yang jauh daripada maksiat besar dan kecil. Jadi maksum tak maksum ini setelah adanya syariat. Bila tak buat sesuatu dosa, ada syariat ni mana dah ada dosa pahala kan, baru dia kira maksum. Tapi kalau sebelum diadakan maksiat, sebelum diadakan syariat, diutuskan ataupun diturunkan syariat, macam mana nak sebut maksum? Di situ juga disebut maksum kerana walaupun tidak ada syariat, mereka tetap tak buat salah. Tidak buat salah yang melibatkan, kalau sekiranya ada syariat ketika itu dianggap sebagai dosa, mereka tak buat juga. Segala kesalahan yang membawa kepada dosa walaupun belum ada syariat pada ketika itu. Wallahu a'lam. Jemput sahabat-sahabat sekalian, macam biasa ada sedikit jamuan di dewan makan. Jadi lepas ngaji ni jangan turun